بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub, kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Katakanlah, wahai Muhammad, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu, wahai Bani Israel, sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurat itu. Kemudian bacalah akan dia kalau betul kamu orang-orang yang benar. Jika tidak, maka sesiapa yang mereka-reka kata-kata dusta terhadap Allah, sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid. Dan bukanlah ia dari orang-orang yang musyrik. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ali Imran, surah yang ketiga pada juzuk yang keempat, bermula daripada ayat 92 sehingga ayat 95. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi berkisar tentang kerenah ahli kitab, orang-orang Yahudi secara khususnya, kerana mereka mendakwa mereka lebih warak, lebih beragama daripada orang Kristian. Kerana itu mereka tidak membenarkan orang lain masuk dalam agama mereka. Mereka jadikan Yahudi sebagai hak eksklusif kepada bangsa Yahudi. Maka Allah Ta'ala menyebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kamu tidak akan mencapai, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu membelanjakan, menafkahkan, menginfakkan harta yang kamu sayangi. Dan tiadalah apa yang kamu infak, yang kamu belanjakan pada jalan Allah, fa inna Allah bihi alim, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Bila ahli kitab mendakwa bahawa mereka lah sebenar-benarnya orang yang beriman dan layak masuk syurga, dan mereka juga mendakwa bahawa kerasulan itu hanya milik mutlak mereka, dan mereka juga mendakwa bahawa api neraka tidak akan membakar mereka melainkan beberapa hari, maka Allah Ta'ala berkata, di antara tanda keimanan itu ialah kamu sanggup belanjakan harta pada jalan Allah. Yahudi terkenal dengan bangsa yang sayangkan harta, cintakan harta, sebagaimana mereka cintakan dunia. Kerana itu mereka tidak mau mati ataupun mengingati kematian. Bahkan mereka bercita-cita kalau dapat dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Suatu jangka hayat yang tidak mungkin berlaku. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kalaupun umur kamu 1000 tahun sekalipun, kamu juga tak akan terselamat daripada azab api neraka. Kerana nilai di sisi Allah bukan umur, tapi ketaatan kita pada Allah. Kerana itu ada orang yang Allah matikan umur 40, 30. Di sisi Allah tidak ada nilai umur, tetapi nilai ketaatan kita pada Allah.
Bila kita berjaya taat pada Allah, walau berapa umur kita, bukanlah satu masalah. Tapi kalau jenis tak taat pada Allah, walau umur 1000 tahun pun tak guna. Walau umur 2000 tahun. Walau umur sama dengan umur dunia, 7000 tahun, 7 juta tahun. Maka Allah Ta'ala di sini seperti menyebut kelemahan orang Yahudi. Dan menyalahkan kehebatan umat Islam. Kerana umat Islam, umat yang paling pemurah. Bukan sekadar mereka pemurah kepada sesama mereka. Bukan mereka juga pemurah pada mana-mana manusia yang lain. Kerana keimanan kita, pahala yang kita perolehi. Gantian yang baik yang akan diganti. Bukan simpanan di sisi Allah dengan simpanan yang abadi. Bila Allah menyatakan, lan tanalul birra. Apa maksud perkataan bir? Al-bir kata ulama ada 3 makna. Yang pertama, tidak akan mencapai syurga. Kamu tidak akan memperoleh syurga sehingga kamu berikan harta yang kamu sayang. Ini perkataan al-bir. Yang kedua, kata ulama, ialah amal soleh. Kamu tak akan mencapai amal soleh sehingga kamu belanja sesuatu yang kamu sayang. Dan yang ketiga, kata ulama, maksud al-bir ialah ta'at. Tidak akan dinamakan ta'at yang sebenar, melainkan kamu belanjakan harta kamu pada jalan Allah. Dengan makna yang pertama, syurga. Dengan makna yang kedua, amal soleh. Makna yang ketiga, ta'at kepada Allah. Apa beza amal soleh, ta'at, benda yang sama? Bila kita sebut ta'at, ialah suatu benda yang sentiasa melazimi. Ta'at. Kalau kita kata dia tu anak ta'at, maknanya sentiasa. Dengan kita kata dia tu suka buat benda baik, atau kita katakan dia tu amalnya soleh, ya mungkin dalam keadaan tertentu dia tak soleh. Maka ini 3 penafsiran yang disebut oleh ulama. Apapun penafsiran, ia merujuk kepada kemuliaan keimanan. Tidak akan mencapai keimanan sebenar sehingga mereka membelanjakan apa, kamu membelanjakan apa yang kamu sayang. Kalau kita lihat ayat ini, satu-satunya umat yang boleh dipuji atas sifat pemurah mereka ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah tentang bagaimana pemurahnya. Bila diriwayatkan daripada Anas bin Malik, seorang sahabat namanya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Talhah seorang sahabat yang paling banyak mempunyai kebun kurma atau paling banyak memiliki pohon kurma di Madinah. Paling banyak pohon kurma Abu Talhah. Ya, ada Sa'ad bin Rabi' ni paling banyak harta. Ini banyak pokok kurma. Kalau kita sebut ni banyak sawit lah. Kaya. Maka di antara kebun kurma yang paling disayangi ialah kebun kurmanya di satu kawasan namanya Bayruha. Kebun itu dinamakan sebagai Bayruha. Kebun Bayruha. Iaitu kebun yang menghadap Masjid Nabi SAW. Yang berada di Madinah. Memang betul-betul menghadap Masjid Nabi. Baginda SAW bila nak ke masjid, Nabi akan masuk kebun tu dulu minum air dalam tu. Kan dalamnya ada telaga. Yang airnya Masya Allah. Nyaman sekali. Airnya cukup menyegarkan. Baginda SAW suka. Bila turun ayat ini, maka Abu Talhah datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah. Harta yang paling aku sayang ialah kebunku yang bernama Bayruha. Kebun ni paling aku sayang. Maka aku telah menjadikan ia sedekah pada jalan Allah. Aku berharap kebaikannya dan simpanan di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallahu ta'ala. Maka terpulanglah pada Tuhan apa yang Allah tunjukkan pada Tuhan untuk lakukan pada harta saya ini. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bakhin, bertuahnya kamu bertuah. Perkataan bakhin, untung. Bertuah. Atas kebaikan yang secara spontan, bila turun ayat ini spontan terus bereaksi. Sedangkan orang-orang Yahudi bila turun satu perintah mereka fikir dulu, nanti dulu. Bahkan kadang-kala bila Allah sendiri kata lakukan sekarang, mereka kata tunggu dulu, jangan kata orang lain suruh. Nabi Musa suruh, nanti kejap boleh. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Lalu berterusan tempoh yang mereka minta sehingga keras hati mereka. Kerana setiap perintah-perintah yang Allah turunkan kepada Yahudi terus ditangguhkan. Sehingga sampai lama mereka pun ubah. Tetapi umat Islam, umat cemerlang.
Turun perintah, mereka berkata, qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami buat sekarang. Ini Abu Talha. Turun ayat ini terus membelanjakan, mensedekahkannya pada jalan Allah. Lalu kata Nabi SAW, qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Aku dengar apa yang kamu katakan. Aku rasa lebih baik kamu agih-agihkan kepada kaum kerabat kamu. Sedekahkan pada kaum kerabat. Baik, kenapa Nabi SAW menyuruh supaya disedekahkan pada kaum kerabat? Ada dua sebab. Yang pertama, kerana sedekah pada kaum kerabat pahalanya lebih besar. Yang pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala rahim. Silaturahim. Sebab itu tuan-tuan, orang Islam asasnya dia tak akan biarkan adik-adik dia. Dia tak akan biarkan sepupu-sepupu dia, anak-anak saudara dia susah. Kan itu hubungan orang Islam kuat secara kekeluargaannya. Bila nak sedekah, keutamaannya pada kaum keluarganya. Pada isterinya, pada anak-anaknya. Dilapangkan rezeki. Dilapangkan rezeki adik-beradiknya, dilapangkan rezeki saudara maranya, ipar duainya, sepupu sepapanya. Kerana memberikan yang terdekat, pahalanya lebih besar. Yang kedua, kata ulama', sebab sifat kita tuan-tuan, bila kita memberi, akhirnya kita terasa juga. Kita nak sebut apa, macam menyesal jugalah. Sebab kita memanglah, asas kita ni suka harta. Maka bila kita beri pada orang dekat, maka kita dapat mengelakkan penyesalan yang melampau. Ya, ada orang Masya Allah, dia tak menyesal, baguslah. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang teringat juga. Tu dulu motor aku, tu aku bagi kat dia. Teringat juga, macam nak naik je, macam nak balik. Bila tengok dia jual, sayang juga, rasa nak beli balik. Dia datang perasaan itu. Bila kita beri pada kaum kerabat terdekat ni, artinya kita dapat tengok lagi lah bendanya. Kurang sikit rasa kehilangannya. Maka ini sebab kenapa disyariatkan beri sedekah pada kaum kerabat terdekat. Bahkan kalau zakat. Tuan-tuan, zakat ni bila sampai masa, kita kena keluarkan tempohnya. Namun boleh kita lambatkan bayar zakat kalau kita menunggu kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita kat kampung, nanti dia datang. Bila datang? Lepas PKP datang. Maka kita ada zakat ni nak bagi ke dia ni. Adik kita ke? Kita nak bagi ke pak saudara kita ke? Kita nak bagi kepada tok saudara. Nak masuk bank account dia tak ada. Nak balik PKP. Tak boleh balik. Tak boleh rentas. Dan dia pun biasa datang ziarah kita. Jadi kita pun tunggu. Pegang duit zakat ni. Lambat ni. Kalau ikutnya waktu zakat esok. Kalau kita melambatkan bayar zakat, dosa. Dia macam kewajiban solat juga, dia ada waktu. Zakat pun ada waktu. Sebab itu kita sebut haul. Tempoh setahun. Cukup setahun kena keluar cepat-cepat. Tapi kalau menempuhkan, kerana menunggu kaum kerabat tadi, datang dulu atau kita nak balik. Lepas PKP baru nak balik, nak beri kepada pak-pak saudara, adik-adik ipar, adik-adik kita misalnya, kaum kerabat yang dekat dengan kita, maka boleh dilambatkan. Ini tentang kelebihan kemuliaan sedekah pada silaturahim. Silaturahim ini kebanyakan para ulama merujuk kepada pertama adik-beradik, itu silaturahim. Yang kedua adik-beradik pada ayah kita. Adik-beradik pada mak kita. Dan juga kita katakan anak-anak saudara kita. Ini kelompok silaturahim. Habis tu ipar duai. Ipar duai apakah dia panggil kaum kerabat ataupun akrab. Ipar duai ini secara umum dia akrab, tetapi dia bukan dalam makna silaturahim. Sebab ia terputus bila mana dah bercerai dengan kakak ipar, kakak kita ke, dia habis. Dia habis dan dia boleh kahwin dengan lain pula. Namun secara akrab, ia dekat. Berinya adakah kelebihan? Ya, lebih baik daripada beri pada orang jauh. Beri ipar duai lebih baik. Cuma lebih besar lagi pahala beri pada silaturahim. Dan kita lihat, bila ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Bila turun ayat ini, dia ada seekor kuda namanya Sabal. Kuda itu nama Sabal. Bukan Sebal, Sabal. Nama kuda. Kerana sunat tuan-tuan, kalau kita miliki binatang, kita namakan dia. Kita bela kucing pun namakan kucing tu. Tapi janganlah nama Al-Qassam. Kucing nama Al-Qassam. Lampau tu. Ini nama-nama sesuai dengan kucing lah. Jangan letak nama-nama yang mulia. Kucing tu sesuai dengan dia. Demikian juga pakaian boleh kita letak nama. Jenama pakaian.
Pakaian kita boleh letak. Jenama pakaian apa? Al-Qassam. Boleh. Jenama pakaian kita kata ni Ayash. Jenama pakaian kita Ayash. Ya, ada orang boleh letak nama apa, macam-macam fashion yang berjenama dunia kita boleh letak. Disunatkan. Kita namakan. Jadi Zaid bin Harithah ni anak angkat Rasulullah SAW. Dia ada kuda namanya Sabal. Kuda tu disayang laju. Arabian horse. Tuan-tuan tahu Arabian horse ni baka dia paling mahal di dunia. Arabian horse berbanding Australia, berbanding Persian horse. Arabian paling mahal. Apa yang saya baca, catatan rekod dunia setakat ni Arabian horse. Pertama, mereka menjaga nama keturunan kuda tu. Kuda tu anak siapa jaga. Itu sejak zaman jahiliah mereka jaga. Ada surat beranak. Baka dia. Yang kedua, kerana kehidupannya di padang pasir jadi digagah. Dia boleh berlari atas pasir, atas jalan lagi laju. Kalau berlari atas pasir, kita tuan-tuan boleh berlari atas pasir pantai tu. Bila kita berlari atas trek biasa, kita laju. Sebab dia ada satu, kita katakan halangan. Dia ada tekanan, dah terbiasa dengan tekanan. Ini kuda-kuda Arab. Laju. Dengan panas pula. Kekuatan dia. Berbanding kuda-kuda lain. Maka kuda nama Sabal. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada harta lain. Inilah paling aku sayang. Bila turun ayat ni, tak boleh tidur malam ni. Nak sedekah harta paling sayang. Lalu, kata Nabi SAW, bila Zaid beri, maka Rasulullah mengambilnya. Dan Nabi beri kepada Usamah. Siapa Usamah? Anak Zaid. Maka Zaid pun tak sedar hati. Loh, bukan nak bagi ke anak. Nak bagi ke orang lain. Sebab sahabat berfikir. Dan demikian juga kita. Kita berfikir tuan-tuan. Bila sebut sedekah, mesti orang luar. Tak, sedekah ni maknanya kita bebaskan harta daripada pemilikan kita. Kerana Allah. Beri siapa-siapa, itu hal lain. Bila saya berjaya bebaskan, termasuk saya berikan pada isteri saya, walau nama nafkah, ia juga sedekah. Kata Nabi SAW, yang luqmah, suapan yang kamu berikan pada isteri kamu, dikira sedekah. Ramai orang berfikir sebut sedekah, nampak orang jauh. No, nampak kutub utara. Yang keliling dia tak nampak. Yang isteri dia siang malam duk merayu, bang, tolonglah bang, kucing baru. Bukan boleh pahala aku bagi kucing baru ni. Padahal yang lanyaknya dia juga. Yang tidur atas kucing dia. Lepas tu dia ngomeng. Bila sedekah, kutub utara. Maka Rasulullah ambil kuda tadi bagi pada Usamah. Zaid pun tak sedar hati. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Zaid. Ya, bukan dia nak beri ke anak dia. Kalau nak beri anak dia, baik dia beri je. Dia tak akan namakan sedekah. Rasulullah kata, inilah sedekah. Kata baginda SAW, Inna allaha qad qabilaha mink. Allah dah terima semenjak kamu bebaskannya. Allah dah terima sedekah. Yang penting tuan-tuan, sedekah tu Allah terima. Bukan siapa yang terima. Allah terima. Sebab tu ada kisah orang yang sedekah pada orang kaya. Tuhan terima. Sesilap beri ke orang kaya. Tahu-tahu dia dah ada lah. Tak, Tuhan beri pahala dah. Bila kita beri je sedekah, yang pertama terima Allah. Kemudian boleh pada orang yang kita maksudkan. Niat je dah dapat. Lepas tu kadang-kadang kita ada kereta, duk beri ke orang jauh. Anak kita ni tak ada kenderaan. Berilah ke anak. Besar pahala. Tak apa, lalu ambil kereta Abah. Abah sedekah je. Abah beli kereta lain. Tak nampak anak tak boleh. Orang lain boleh. Oh, ini perangai. Kita katakan setengah kita kedekut dengan kerabat. Kedekut dengan isteri. Kedekut dengan anak-anak. Tapi dengan orang lain pun murah pula dia. Bagus dah, comel. Tapi kepahaman makna sedekah tu perlu diperbetulkan sikit. Kalau boleh beri belaka lagi bagus. Anak bagi, orang dua pun kita bagi. Dan dikisahkan bila Umar radhiyallahu ta'ala anhu, turun ayat ini, dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada harta yang paling saya sayang melainkan tanah saya dekat Khaybar. Maka saya nak sedekah. Kata Nabi SAW, habisil asr wasabbilis samarah. Wahai Umar, kebun tu kamu pegang, buahnya kamu sedekah. Artinya biar berpanjangan. Nabi SAW dia ajar sedekah biar berpanjangan. Bukan kita kata sedekah sekali habis. Lepas tu dah tak ada sedekah. Nabi kata habisil asl. Yang asal ni kamu pegang elok, jaga. Yang buah tu kamu dermakan. Dermakan. Manfaat dia, manfaat. Maka itu lebih baik. Ada seorang hamba Allah. Dia buka satu restoran. Tak salah saya dekat New York. Dia ada dua kawasan. Satu kawasan orang makan dengan harga biasa. Orang kaya lah. Satu lagi gelandangan yang makan percuma. Yang menu dia sama.
Melainkan yang ni dibayar, yang ni free. Ada 2-3 orang pengemis malu nak datang. Kata dia, jangan malu, memang saya buat untuk awak. Yang belah sana restoran, orang-orang yang bayar. Dia generatekan yang ni untuk orang-orang yang gelandangan. Tapi bukan masuk gelandangan, dia beri tapau ke tak. Duduk juga, kursi yang sama. Tapi dia buat satu sudut lain. Itu hebat. Idea dia bila Allah nak beri kebaikan pada dia. Idea dia. Maka dia manage restoran tadi. Satu golongan sasaran yang menjadi yang target untung dia. Dan di sini sasaran untuk dia sedekah. Kita orang Islam dalam bab sedekah dia kena bijak berfikir. Sebab itulah harta yang kita bawa akhirat kelak. Yahudi dia tak fikir yang tu sebab dia cuma fikir di dunia. Saya dengar seorang Rabai di Singapura. Dia bercakap tentang konsep hidup. Dia kata yang kita tekankan ialah di sini. Bukan hereafter, bukan di sana. Di sini kami nak di sini. Mereka nak segala-gala di sini. Kita umat Islam. Bukan kita kata tak nak di sini. Kita pegang pada ayat. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Carilah matlamat ke akhirat kamu. Tapi jangan lupa dunia. Kita tuan-tuan matlamat akhirat. Dunia ni kita tak lupa. Bagaimana kita hidup. Tapi bukan matlamat. Yahudi matlamat di dunia. Sebab itu Allah turunkan. Bila Allah cerita tentang Yahudi. Selit ayat bab sedekah. Nanti cerita balik bab Yahudi. Di sini akan membezakan orang Islam dengan orang Yahudi dan orang yang mendakwa di kitab. Sifat pemurah umat Islam. Yahudi dia tak akan bantu orang lain. Dia nak bantu pun bantu Yahudi je. Orang Islam terkenal dengan membantu seluruh dunia. Sifat pemurah umat Islam. Seluruh dunia. Bukan hadis-hadis yang sentiasa dibaca. Tentang memberi minum pada anjing. Memberi makan pada binatang. Ia memberi suatu gambaran yang jelas bagaimana Islam menekankan tentang sedekah kepada semua makhluk Allah. Sehingga Nabi menyatakan setiap yang bernyawa, maka apa yang kamu buat kepadanya, kamu dapat pahala sedekah. Membiarkan tanaman kita dimakan oleh binatang-binatang juga sedekah. Kambing makan daun, ulat makan buah, dapat pahala sedekah kat kita. Burung-burung duk patuk buah-buah, monyet ni makan, kita dapat pahala sedekah. Sebab itu kita tak suah hatilah kalau monyet, tak apalah, rezeki monyet lah tu. Tapi pahala sedekah dapat. Kita mungkin tak dapat buah, tapi sedekah dapat. Hatta kalau kita dapat buah pun bukan kita makan pun. Maksud nak buat apa, sedekah ke orang. Sama kita dah dapat pahala sedekah sebelum kita niat nak sedekah tadi. Kemudian diceritakan bahawa Abdullah bin Umar, dia ada seorang hamba paling sayang, namanya Nafi'. Dia merdekakan. Tuan-tuan, Nafi' ini menjadi ulama besar dunia. Dia yang termasuk dalam rantaian sanad emas. Kalau kita lihat, bila Imam Syafi'i belajar, sanad Imam Syafi'i daripada Imam Malik. Imam Malik daripada Nafi', Nafi' daripada Abdullah bin Umar. Ataupun Malik daripada Zuhri, Zuhri daripada Nafi', Nafi' daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar daripada Umar, Umar kepada Nabi SAW. Dan dia ada pula seorang perempuan yang lawa, jariah, namanya Marjanah. Tuan-tuan mungkin ingat nama Marjanah. Marjanah ni ada dalam filem Melayu kita, Marjanah. Ini nama hamba kepada Abdullah bin Umar lawa. Daripada Rom. Bukan hamba Afrika, tuan, hamba Rom. Maka dia pun merdekakan juga dan dikahwinkan dengan Nafi'. Nafi' ni tuan-tuan hamba Afrika. Kahwin dengan hamba Rom. Lihat, dua-dua hamba ni Abdullah bin Umar sayang. Dia sayang, paling dengar kata, paling taat pada Allah. Tapi bila turun ayat ini, sentiasa para sahabat berkobar-kobar, apakah kebaikan yang paling mereka mencapai level nikmat atau pahala paling besar. Tuan-tuan, kita bukan sekadar fikir buat baik. Kita juga kena fikir buat yang terbaik. Terutama umur-umur kita makin senja ni, tuan-tuan sekalian. Takkanlah kita nak sedekah tunggu buah buruk baru nak sedekah, tunggu baju tak boleh pakai baru sedekah ke orang. Tunggu kereta kita angkat enjin overhaul baru nak sedekah ke orang. Mungkin zaman tu boleh. Sekarang kita berada pada zaman, atau kita katakan umur kita dah saat-saat akhir ni, belajarlah untuk sedekah lebih baik. Jangan makanan tak habis baru sedekah ke orang. Jangan ajar begitu. Ya boleh pahala. Tapi kita nak upgrade nilai sedekah kita jadi terbaik. Kalau dulu dengar masa banjir, pakai antar pakaian-pakaian yang kita katakan kita tak pakai.
pakaian-pakaian yang bandel. Ubahlah. Beli pakaian baru khas untuk derma. Beli telekung baru. Ni telekung berjeragak bagi korang ni. Kamu boleh pahala Ustaz pada kita tak pakai, betul. Tapi dengar tak ayat ini? Buat yang terbaik. Kerana itu kalau kita beri barang-barang lusuh tak yang terpakai, dia pun pakai sekejap je, dia pun buang lepas tu. Dia ada duit, dia buang. Tengok sedekah kita macam tu, dia buang. Tapi kalau kita beri yang baru, dia pakai sampai mati. Kan tu kita kena fikir. Sedekah tadi tuan-tuan biar terbaik. Kalau kita nak sedekah jamuan, jangan tunggu jamuan kahwin kita tak habis nasi, carilah madrasah nak sedekah. Janganlah begitu. Dah buat jamuan tu dah kira dah madrasah sekali. Jemputan kita 1,000 termasuk madrasah. Berapa tu? 300. Dah kau awal-awal lagi beri pada madrasah. Kalau tahu dia tak boleh datang majlis kahwin. Ni tak tunggu tak habis beri ke budak-budak tahfiz. Sakit perut budak tu. Sebab apa? Lalat dah bertelur. Sakit perut, keracunan. Akhirnya yang kena tutup kantin sekolah tu. Pelik pula kena. Yang kita penyebab dia. Jadi jangan buat macam tu. Sedekah tadi tuan-tuan sekalian, biarlah kita sentiasa cari terbaik. Orang Yahudi dia tak akan sedekah terbaik. Pertama saya katakan dia tak akan pemurah, melainkan pada bangsa dia terhad. Kalau diberi pun dia tak akan beri yang terbaik. Orang Islam dia akan beri terbaik. Dan dia akan beri pada semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah layak. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia tengok semut berjalan, dia perancur roti. Ya semut tu boleh makan. Sampai macam tu. Beri. Tahu kelebihan pahala sedekah. Kemudian Allah menyebut. Kullu ta'am kana hilal li Bani Israel. Semua makanan asalnya halal kepada semua orang-orang Bani Israel. Illa ma harama Israel. Melainkan apa yang diharamkan oleh Israel, yang Nabi Yaqub, ala nafsihi pada dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurat. Sebelum diturunkan Taurat. Kul fa'tu bit Taurat. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, datangkan dengan Taurat. Fatluha in kuntum sadiqin. Baca kitab Taurat. Kalau benar, kamu orang yang benar. Kisahnya, Yahudi kata Nabi Muhammad dia mendakwa dia ikut Nabi Ibrahim. Dia mengikut agama Hanif, agama Islam Ibrahim. Habis kenapa dia makan daging unta, minum susu unta? Sebab ajaran Yahudi tidak membenarkan makan daging unta. Haram makan daging unta. Dan haram minum susu unta. Dan dalam bab pengharaman ni banyak. Antara benda yang diharamkan, mereka tak boleh gabungkan daging dengan susu. Kalau mereka makan daging, tak boleh minum susu. Ya tu, tak boleh sekalikan. Kita belasah je lah makan lah. Yahudi dia ada pantang-pantang dalam bab makan. Mereka namakan sebagai korsheh. Itu satu bentuk cara pemakanan Yahudi. Diet Yahudi. Antaranya daging unta tak boleh makan, susu unta pun tak boleh minum. Tiba-tiba mereka lihat Rasulullah SAW makan unta. Minum susu unta. Mereka kata ini bukan agama betul. Kalau betul agama ni rentetan daripada Nabi Ibrahim, kenapa makan unta? Unta tu kan haram. Allah Ta'ala kata, makanan semuanya halal. Yang mengharamkannya cuma Nabi Allah Yaqub pada dirinya. Itu pun sebelum turun Taurat. Baik, Yahudi, asas bangsa dia bila turun Taurat. Taurat jadi pegangan. Masa Nabi Allah Yaqub, Taurat belum turun. Nabi Allah Yaqub AS, anak siapa? Anak Ishaq. Kemudian Yaqub ada anak nama Yusuf. Yusuf berhijrah pergi ke Mesir. Dalam cerita panjang, bagaimana dia sampai di Mesir, merintah di Mesir. Kemudian Yusuf AS panggil ayah dia Yaqub, adik-beradik duduk menetap di Mesir. Musa belum lahir, Taurat belum ada. Akhirnya generasi berketurunan lamanya, barulah Allah lahirkan Musa pada zaman pemerintahan Firaun. Waktu itu semenjak zaman Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, tak ada pun syariat kata daging unta itu haram. Adapun Nabi Allah Yaqub AS diceritakan beliau terkena penyakit dipanggil Arkun Nisa. Arkun Nisa ni tuan-tuan sakit saraf. Dia daripada belakang ni sampai ke betis ni. Saraf ni tak berfungsi. Macam kita sebut macam slip disc lah sikit-sikit. Doktor tulang tahulah ni, doktor saraf. Dia daripada belakang ni sampai ke pinggul ni, sampai ke betis. Jadi payah nak bangun. Dia jadi macam separa lumpuh lah. Tapi bukan kita sebut penyakit lumpuh. Ataupun kita katakan orang yang biasa kena kita katakan lumpuh seluruh badan. Tidak. Dia tak kena penyakit stroke, tak ada. Tapi payahlah. Maka doktor nasihat Nabi Yaqub, jangan makan daging unta. Jangan minum susu. Kan ia menyebabkan berat badan bertambah cepat, maka sakitnya lebih lagi.
Maka Nabi Allah, Yaqub atau disebut Nabi Israel, mengharamkan dirinya sebagai satu bentuk pantang. Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu gauk, tuan-tuan pun haramkan makan udang. Bukan haram syariat. Haram secara pantang larang. Macam tuan-tuan dah biasa buasi, dah tahu. Benda ni jangan makan. Ikan bilis jangan makan. Sarding jangan makan. Benda beting-ting jangan. Kenapa? Buasi. Ni sampai berak berdarah. Kita pun haramkan benda tu. Haram kita kerana pantang larang. Nabi Allah Yaqub diharamkan bukan kerana perintah Allah, tapi kerana pantang larang kesihatan dia. Dan waktu itu Taurat pun tak ada. Maka Yahudi bila mendakwa, ini ada dalam Taurat. Lalu Allah cabar, bawa kitab Taurat dan baca, mana kata haram. Yang diharamkan oleh Allah mana? Atau kamu yang mengharamkan? Yang kedua, tuan-tuan sekalian, untuk kita faham, sebahagian makanan diharamkan kepada Bani Israel kerana mereka melakukan jenayah. Setiap kali mereka buat dosa, Allah hukum mereka diharamkan makanan tertentu. Sebagaimana Allah hukum mereka bekerja hari Sabtu. Tak boleh kerja hari Sabtu. Yang mereka namakan sebagai Sabat. Sabat tu Sabtu lah. Sabat ni tuan-tuan, mereka tak boleh makan, mereka tak boleh bekerja. Bahkan mereka tak boleh naik eskalator. Sebab itu di Yahudi sampai sekarang, kalau hari Sabtu mereka tak akan naik eskalator, naik tangga. Mereka tak boleh main handphone. Hari Sabtu tak boleh main handphone. Semua benda-benda elektronik mereka tak boleh pegang hari Sabtu. Mereka kena macam normak balik. Jadi orang normak duduk, tidur je. Tidur, makan. Tak boleh buat benda-benda yang memudahkan mereka. Oh, mereka cuba takwil macam-macam hari Sabat ni. Hari Sabat membongkarkan kebodohan mereka. Yaum Sabat. Hari di mana nenek moyang mereka ditukar menjadi babi dan monyet kerana derhaka pada perintah Allah. Jadi pengharaman, kalau betul pengharaman, ia kerana hukuman Allah pada kamu. Maka Rasulullah tak dihukum. Nabi Ibrahim tak dihukum. Kamu, wahai Yahudi, dihukum sebab itu diharamkan makan daging unta. Dihukum. Tapi kalau kamu baik, maka ia dihalalkan. Macam saya sebut tadi, orang dah penyakit. Tak boleh makan lah. Tuan-tuan dah sihat, makan nak makan. Nak kedara, dah sihat. Laju makan udang. Dah baik Ustaz garuk Ustaz. Dah makan ubat dia. Okey lah. Dulu tak berani, dia sakit. Jadi dua sebab pengharaman. Pertama, Nabi Yaqub haramkannya kerana masalah kesihatan. Tapi bukan Nabi Yaqub kata, kamu pun tak boleh makan. Hanya Nabi Yaqub. Yang disebut Israel. Nama lain Nabi Yaqub ialah Israel AS. Sebab itu Yahudi, tuan-tuan, dinamakan negaranya dengan negara Israel. Mereka tak namakan negara Yahudi. Kita panggil dia nama negara Yahudi. Kenapa mereka nak ambil balik kemuliaan Nabi Yaqub? Pada apa kemuliaan Yaqub menyembah Allah yang satu, tak pernah menzalimi orang, mereka zalim orang. Kononnya supaya orang tak berani kutuk Israel. Sebab kalau kutuk Israel maknanya kutuk Nabi Yaqub. Bahawa Israel haram. Nabi Yaqub tu. Tapi kita perlu ingat, memang asalnya begitu. Tapi bila dia sudah menjadi jenama mereka, maka tak ada masalah kita kutuk dia. Kerana orang Islam tak ada seorang pun maksudkan bila kutuk Israel, mereka kutuk Nabi Yaqub. Tidak ada. Macam juga Al-Masih. Al-Masih ini gelaran pada Nabi Isa. Dan gelaran pada Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Isa Al-Masih juga. Al-Masih makna keberkatan. Al-Masih juga dengan makna Dajjal tadi ialah hilang satu mata. Penglihatan. Maka bila kita sebut Al-Masih Dajjal, merujuk pada Dajjal, bukan merujuk pada Al-Masih Isa. Sama juga Israel yang kita sebut hari ni. Ada orang kata tak boleh Ustaz sebut Israel. Tu nama Nabi tu. Ya, asalnya memang begitu. Tapi bila mereka dah menjenamakan mereka begitu, maka kita kutuk atas jenama itu, bukan atas jenama Nabi Allah Yaqub AS. Itu perlu kita faham tentang Israel hari ini. Bukan Israel istilah yang kita faham daripada kisah Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan, "Faman iftara 'ala Allahil kadhib", siapakah yang paling pembohong pada Allah? Min ba'di dzalik, selepas turun wahyu yang tak pernah kata apa yang mereka kata. Fa ulaika humuz zalimun, merekalah orang-orang zalim. Qul sadaqallah, katakanlah benar kata Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutlah ajaran Nabi Allah Ibrahim yang taat patuh, yang tidak pernah mensyirikkan Allah walau dia bersendirian. Tuan-tuan, semua para nabi kita dah sebut semalam agamanya Islam. Tapi setiap kali kita sebut nama Ibrahim, kita sebut Hanif. Apa itu Hanif? Kerana Nabi Ibrahim sendiri yang menyembah Allah. Dalam keadaan semua orang sembah berhala. Bayangkan utuhnya akidah Nabi Ibrahim Hanif. Tetap kekal cenderung patuh taat.
pada menyembah Allah yang satu walau sekitarnya semua syirik dan menyembah berhala. Walaupun negaranya ialah negara berhala. Tapi Ibrahim Hanif, maka dia sebut agama Hanif, yakni yang patuh, yang cenderung, tak peduli apa yang berlaku keliling. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Yahudi menyekutukan Allah. Macam mana menyekutukan Allah? Mereka menjadikan padri-padri mereka lebih berkuasa daripada hukum Allah. Mengubah Taurat. Mengubah hukum Allah. Suka-suka rabai mereka nak tukar. Atau ruhban mereka nak tukar. Demikian juga Kristian, ahbar, para padri. Yang sesuka hati mengubah hukum-hukum Allah, meminda Taurat, meminda Injil. Mereka menyekutukan Allah. Sama ada menyekutukan Allah dengan mengangkat taraf Nabi-Nabi menjadi anak Tuhan, bukan sembahan. Atau menyekutukan Allah dengan menganggap semua para padri, para rabai ini boleh mengubah hukum sesuka mereka. Itu tambah beza kita. Ulama' tak boleh ubah hukum. Kerana ulama' tertakluk dengan nas dan dalil. Tak ada nas, tak ada dalil, jangan sebut hukum. Maka lebih baik kata tak tahu ataupun buat satu istinbat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.